Assalamualaikum Malaysia. Hari ini 11 Ogos. Saya nak sebut Jun dah tadi. 11 Ogos 2022. Sekejap je Ogos kita dah masuk ke 11 bulan. Hari ini anda bersama Haziq dan Sofia. Wow, ni Haziq bersama saya. Pertama kali kita bergandingan di kaca TV. Saya tengok je sebenarnya dia pagi tadi fikir dengan Haziq ni seronok ni sebab kita excited. Sebab kita cakap dengan Haziq ni memang dia seorang yang banyak energi dia tinggi dan sebagainya kan. Jadi akhirnya kita bergandingan. Kita dah kawan lama, tapi ni first time kita dapat bergandingan di skrin TV. Dan hari ini untuk MSI ada macam-macam berita dan tajuk yang best yang kita nak share dengan anda. Antaranya kita nak meraihkan setentunya Ogos kan disebutkan oleh Haziq tadi, bulan kebangsaan. Hari ini sangat menarik. Kita awal tadi kesempatan berborak dengan seorang anggota veteran tentera ini yang pernah pada 1979 bertempur dalam hutan belantara. Ini itu pengalaman yang saya rasa memang perlu dikongsikan kerana mereka melalui begitu banyak antara usaha untuk menentang saki-baki komunis yang tinggal pada ketika itu, dan penceritaan ini pastinya akan memberikan kita satu kesedaran untuk membuka mata kita apakah sebenarnya erti kemerdekaan dan kebangsaan itu, Haziq. Ya, mungkin orang fikir yang perang ni berlaku sebelum merdeka saja. Kan? Sebelum 1957 saja yang akan ada perang-perang yang bertempur apa itu semua. Tapi sebenarnya selepas merdeka ataupun orang panggil post merdeka, ada banyak lagi peperangan dan kita akan bersama dengan veteran anggota tentera kita sewaktu itu. Dan kita ada satu lagi tajuk. Wow, ini sangat-sangat best, iaitu pasal kejuruteraan bioperubatan yang ada memberi sinar baru kepada orang kelainan upaya. Ada yang buat tangan dan juga kaki palsu, robotik. Ini mengubah corak kehidupan seseorang golongan OKU itu. Bukan saja kita fikirkan tentang teknologi saja, tetapi diwujudkan juga antara anggota badan daripada segi prostetik. Orang kata anggota badan yang boleh diguna pakai untuk menggantikan keupayaan yang pada satu ketikanya hilang dan mengubah corak kehidupan mereka daripada dulu tak boleh kerja kan, contohnya boleh bekerja semula sebagainya. Jadi itu yang kita raikan dan perkongsian seorang individu ini yang punya tangan prostetik. Tapi prostetik apa namanya? Dia kita tanyalah nama sebenar dia apa. Kejap lagi dia ada nama dia yang sebenarnya alatan yang digunakan tu. Tapi ada pros and cons juga bila gunakan anggota badan palsu tersebut. So kita akan bersama dengan mereka kejap saja lagi. Sebab sekarang ini kita nak ceritakan kepada anda dulu mengenai trivia darurat Tanah Melayu sebelum kita bersama dengan Kapten Dr. Wong Ampeng. Jom kita saksikan. Ketika zaman darurat di Tanah Melayu pada 16 Jun 1948 hingga 31 Julai 1960, Parti Komunis Malaya PKM membawa kesan kepada Tanah Melayu dengan didorong oleh beberapa faktor. Perjalanan kisah perjuangan bersenjata tahap pertama Parti Komunis Malaya PKM pada ketika itu gagal mencapai tujuan menguasai negara Malaysia dan mendirikan Republik Komunis di Semenanjung. Tumpas disangkakan sudah aman. Pada 1 Jun 1968, Tanah Melayu kembali diratah dengan kebangkitan semula PKM di Semenanjung Malaysia. Hasrat yang sama, perjuangan bersenjata diteruskan. Sasarannya adalah anggota keselamatan dan pegawai kanan keselamatan yang mempunyai hubungan secara langsung dalam melakukan penentangan terhadap pergerakan mereka. Kerakusan mereka dapat dilihat ketika 31 Mac 1974. Dengan menggagalkan aktiviti pihak sasaran iaitu lapangan terbang TUDM Sungai Besi. Bukan itu sahaja, rakyat jelata turut diserang, kemudahan awam dirosakkan dan melakukan rompakan bank. Ketua Polis Negara, Tan Sri Haji Abdul Rahman Hashim, ditembak mati di Kuala Lumpur. Tugu negara di Kuala Lumpur dibom oleh komunis. Akhirnya setelah segala kerusakan dan ketidaktenteraman yang digiatkan oleh anasir komunis selama ini, tidak menjulang kejayaan dalam perjuangan bersenjata dan bersetuju menandatangani perjanjian damai Hadiai bersama kerajaan pada 2 Disember 1989. Kini, Malaysia dapat dilihat sebagai negara yang membangun, rakyat yang berbilang kaum tanpa persengketaan. Kita raikan perbezaan kerana kita keluarga Malaysia. Nampak tak? Kita bukan sekadar mengibar jalur gemilang saja, tapi kita akan terus bersama dengan seorang individu ini. Kena tarik hormat dulu lah. Ya, betul. Kapten.
Selamat pagi kita ucapkan kepada tidak lain tidak bukan Kapten Bersara Dr. Wong Ang Peng bersama kita pagi ini, Haziq. Wow, ini adalah satu penghormatan untuk MSI di mana kita di bulan kebangsaan. Bulan di mana kita nak meraihkan kemerdekaan kita yang kita kecapi pada 1957 tapi pada 1979 1 Jun ada satu pertempuran yang berlaku di mana komunis berada di Malaysia pada waktu itu. Headquarters Group 5th Assault Unit. Itu yang handal, yang kita patut jangan ambil berat. Kita kena serius tentangnya. Tapi sebelum kita saya cerita tentang peristiwa itu 1 Jun 1979. Saya nak cerita sedikit tentang fear dan courage in jungle warfare, ketakutan dan juga keberanian di dalam perang what do you call that, dalam hutan. Sebab hutan itu dalam bahasa Inggeris the term jungle is neutral. Kita tak boleh anggap musuh itu bodoh, mereka pun pandai, mereka handal juga. Mereka mungkin lebih berpengalaman sebab 365 hari mereka dalam hutan. Kita keluar masuk. Tapi 8 ranger, batalion 8 ranger ketika itu pada second half of 70-an kami di Ipoh. Di Ipoh itu bermakna Perak. Perak bertemu dengan 5th Assault Unit musuh diketuai oleh Namyat. Dan 5th Assault Unit ini Namyat punya kumpulan di antara kumpulan musuh CPM, Komunis Parti Malaya, kumpulan ini yang paling handal, paling bergiat, yang paling kita kena ambil perhatian, ambil berat sebab mereka ni boleh cedera kita, boleh ambush kita, boleh kalau silap kita boleh hilang nyawa. Betul. Tetapi jungle is neutral, kita sudah terlatih. Kita infantry, kita ranger, askar Melayu, komando, the combatant group, kita terlatih. Kita kena guna fieldcraft, taktik pasukan kita, apa yang kita ada. Kita mesti tahu apa yang kita ada, kelebihan kita, kelemahan kita, dan kita mesti tahu juga kelebihan mereka dan kelemahan mereka. Kelebihan kita, pasukan keselamatan, ialah firepower kita ada, peluru kita ada, mungkin lebih anggota. Lebih maju, Berbanding dengan mereka, anggota mungkin kurang, senjata assorted, mungkin tak berapa yang handal macam kita. Kita M16, American made. Dia mungkin Russian made, homemade dan sebagainya, campur. Dan dia guna booby trap untuk what you call instill fear, ketakutan pada kita. Kita sudah dulu masuk hutan in jungle warfare, kita tak takut tentang pertempuran. Kalau bertempur, firefight kita tak takut. Itu kita sudah terlatih. Tapi yang paling takut ialah booby trap. Ataupun juga ambush. Kita paling takut kena ambush dan juga pijak booby trap. Kapten, kita menyebut tentang booby trap dan segala orang kata mungkin yang ada dalam hutan yang dikatakan neutral, tetapi ada faktor persekitaran yang diwujudkan oleh pihak musuh pengganas ini. Jadi pada ketika itu, bila menerima arahan kan Kapten, Kapten bersama dengan kumpulan batalion Kapten sendiri, apakah taktik yang digunakan dan juga apakah yang dalam minda dan psikologi bagi anggota Kapten pada ketika itu untuk masuk hutan ni, mengetahui ada banyak bahaya dalam tu? Yes. Macam saya cakap, jungle is neutral. Kita kena guna jungle itu untuk kita punya advantage. Okey, kita masuk. Kita tahu musuh cuba elak pasukan keselamatan. Kecuali kalau sudah tersampak ataupun dia nak ambush kita ataupun kita serang dia. Okey? Katalah kita sudah masuk, kita tahu sudah dapat information from special branch, from brigade headquarters, kata ada musuh di kawasan situ. Kita masuk, search and destroy. Ataupun misi kita untuk locate enemy camp dan serbu, attack, bunuh mereka. Ya. Tapi musuh bukan bodoh. Kalau dia tahu askar akan datang, dia akan letak booby trap. Tempat dia letak booby trap itu is the most likely tempat yang sodadu akan letak kaki. Ataupun misalnya kita satu kayu balak. After the kayu balak, kita langkah kaki kan. After the kayu balak. Dan kalau ada trail, ada jejak situ, itulah most likely tempat. Jadi kalau kita masuk, kita tahu. Mungkin
itu tempat ada booby trap, kita elak sikit. Kita cari jalan tempat letak kaki yang susah sikit. Cuba elak. Itu nombor satu. Okay. Nombor dua, kita lihat terrain. Ada pokok, ada semak semua. Mungkin ada sungai, ada tempat tinggi. Tempat tinggi, mungkin enemy, musuh akan ambush di situ. Jadi kalau kita tahu, kita berjalan ikut formasi, tactical formation. Jadi mungkin ada kita suspek, ada mungkin ambush. Kita hantar scout 2 orang. Ataupun satu section. Kalau bergerak dalam satu platoon lebih kurang 30 orang, hantar satu section clear top of the hill dulu. Baru kita bergerak maju ke depan ke tempat yang kita nak arah. Jadi kita kena guna ground untuk advantage kita. Wow. Kalau tengok daripada Kapten punya penceritaan, kita dapat tahu yang masih lagi segar dalam fikiran Kapten pasal apa yang berlaku pada 1 Jun tersebut. Tapi Kapten, ramai sebenarnya yang nak tahu macam mana sebenarnya Kapten boleh bermula menjadi sebagai seorang anggota tentera. Dulu saya Boy Scout, King Scout. Jadi saya suka adventure, camping, cycling, kayaking, rafting, panjat pokok. Dari kecil lah. Dari kecil. Outdoor. Saya seorang saya tak boleh fikir saya jadi untuk office work, tak boleh lah. Tak boleh. Memang mesti outdoor. Lepas tu nampak the advertisement masuk cadet. Cadet pun 400. Not bad, no. Itu awal 70-an. Kalau boleh tahu tahun bila tu? That was 1973-74 saya apply. 1974 saya apply and then 1975 saya masuk cadet. Bukan senang tahu, 100 lebih orang pergi, hanya 1 orang atau 2, kadang-kadang tak ada yang kena pilih. Dia ada leadership, bahasa, health, physical, obstacle course. Banyak dia boleh punya. bertutur dalam bahasa, 2 bahasa. Kalau gagal mana-mana satu, out you go. 130 orang pergi interview after school leaver. Mungkin semua, 1 saja yang kena pilih. Okey, masa saya masuk, curi-curi masuk, tak nak bagi tahu ibu bapa saya. Tak dibenarkan. So saya pergi, sudah terpilih, banggalah kita sudah dapat selected. Lepas tu nak pergi sebarang kara lah, Port Dickson lah, for training lah. Diam-diam, ibu saya akhirnya sudah tahu, dia nangis. Dia sebab apa, lelaki kena, you masuk askar, mungkin kebanyakan kemungkinan besar tu tak pulang lah, habislah, hilang nyawa. So the Chinese mean you have to carry the family name, the Wong family itu. Now that is dari keturunan pikiran macam itu. Kapten, bila menyentuh tentang Kapten, bukan semua orang anggota tentera itu ada peluang untuk ke battlefield ataupun di lokasi berperang kan. Tapi bila masuk zaman ini, saya pasti bagi seseorang individu yang rakyat biasa, civilian, melihat bulan kemerdekaan kebangsaan itu lain daripada cara Kapten mendidik anak Kapten sendiri. Kita nak tahu bagaimana Kapten kita kena didik dia hormat pada negara, rukun negara, kebenarannya. Supaya dia faham dalam good example dulu. Good example. Tulus, sincere, loyalty. Loyalty pada kita punya kumpulan, kita punya negara dan bukan pada individu, bukan pada politician, maaf. Tapi pada kita punya tujuan. Kita punya tugas, kita punya mission, apa yang kita nak buat untuk syarikat kita. Loyalty to the people yang kita kawal, awasi, yang kita bayar dia gaji. Service for the people, untuk rakyat kita. Dari dulu saya punya filosofi macam itulah. Tanah tumpahnya darahku. Itu sebenarnya apa yang Kapten sampaikan. Tadi kata nak tanya saya tentang insiden 1 Jun. Saya memang sebenarnya nak dapatkan gambaran sebenar Kapten apa yang berlaku pada 1 Jun 1979. Sebab kami juga tak dapat yelah, kalau kita dapat rasa bertempur, menentang pengganas yang datang ke sini. Saya akan cuba bagi gambaran yang mungkin saudara Zik dan Sofia mungkin akan terasa macam mana jungle warfare, pergerakan dalam hutan tu. Bagaimana permulaan dia? Permulaan itu saya dapat dipanggil CEO saya, dia dah meninggal dunia, CEO Lieutenant Colonel Tony Lun. Dan dia bawa saya pergi jumpa Dato' Sri Yuen Yet Leng. Ketika itu Dato' Sri Yuen Yet Leng CPO, Chief Police Officer Perak. Dan dia Yuen Yet Leng tu dia memang dia handal, dia tahu tentang pergerakan komunis, information, intelligence, semualah.
dan dapat arahan direct dari dia, CPO, bukan dari Brigade Commander, bukan dari CEO saya, direct dari dia. Sebab itu A1 information. Musuh pasti ada dalam camp. Dah confirm. Dah confirm lah. Dan seorang surrendered enemy personnel, nama dia Along, orang asli. Dia dulu komunis tapi dah serah diri dan sudah turn over. Informer. Bukan saja informer dan dia memang dia nak bawa ke camp itu. Wow. Tapi bukan terus satu tempat, kawasan itu. Memang info, A1 information. Jadi CPO Yun, dia nak seorang platoon commander, second lieutenant, yang paling boleh dipercaya. Trustworthy, yang boleh terima dan ikut arahan lah. Bawa 10 orang, satu section saja. Satu platoon lebih kurang 30 lebih. Satu section 10 atau kurang sedikit. Tracker. Dan 8 ranger ketika itu kita ada Iban, kita ada Dayak, Sarawak, Malaysia, campur lah. Memang semua gagah, berani dan pandai. Good tracker lah. Superb tracker. Paling baik dalam tentera Malaysia. Dan saya ada bawa kumpulan ini. Track pelan-pelan. Kita masuk pun 3 tan. Lampu tutup. Senyap-senyap. Sebab kita tak nak orang tahu, orang asli tahu, kampung orang asli. Gelap. Berapa hari? Masuk dulu. Pergi ke dekat kawasan camp itu di persekitaran Gunung Korbu. Hulu Kintang Gunung Korbu. Jadi pergi, kita masuk. Saya punya section dan belakang ada satu company diketuai Kapten Osman dan 3 orang lagi platoon commander, Lieutenant Raji'i, Lieutenant Govinda dan juga Lieutenant Muda Mohan. Jadi ikut bawa masuk, saya kena pelan-pelan track sebab kena senyap. Ini camp musuh ni. Musuh bukan bodoh. Dia akan letak booby trap. Dia akan hantar sentry. Dan kita yang tadi saya cakap, yang paling takut kita yang kena ambush. Kita pergi pelan-pelan. Mereka dah tunggu dah. Dah aim shot. Pernah berlaku. Pegawai mati kena ambush. Kita tak nak itu berlaku. Dan kita paling takut ialah ambush dan juga booby trap. Kalau bertempur, no problem. Kita akan lawan sebab kita terlatih. Okey, pergi. Elak, booby trap, jejak mana. Pergi, malangnya lepas 2-3 hari, kita jumpa 3 batu. 3 batu disusun. Besar, sedang, kecil. Mengikut along the SEP itu, Surrendered Enemy Personnel itu. Dia kata, ini tanda bagi tahu musuh itu komunis. Askar datang. Bermana ada orang, kemungkinan orang asli, sympathizer, kata askar datang, elak askar cepat lari. Camp ada, di depan camp ada. Camp musuh ada. Ini headquarters 5th Assault-nya ni yang paling handal ni. Puluh-puluh orang itu. Okey. Kita bincang apa nak buat. Tiba-tiba saya letak sentry di depan. Seorang Corporal Lai dari Sarawak. Dia letak di depan dan bincang di antara pegawai apa nak buat. Sama ada kita nak serang handap di situ ke ataupun kita terus ke. Tetapi tiba-tiba bincang apa nak buat. Terserempak musuh. Musuh 2 orang datang dan dia tembak kita tembak dia. Malangnya miss, tak dapat apa-apa. Sudah mula bertempur lah. So ketika itu sudah hilang what you call secrecy. Silence semua dah hilang. Musuh pun dah tahu, kita pun sudah tahu dia sudah ada. Jadi misi sekarang sudah bukan search and locate enemy camp dan attack. Sudah tukar sekarang sebab surprise and secrecy sudah hilang. Kejar. Pursue, hot pursue. Track, hot pursue, kill. So misi sudah tukar. Okey. Jadi kita, company commander Kapten Osman pun bagi platoon, pecah platoon dan ikut, hilang, dapat balik. Yang kumpulan lain, hilang sesat, dapat balik. So, kita 2-3 hari kita dapat jejak je. Dan ketika tu, dia hujan durian. Sebab ketinggian 4,500 feet. Sejuk. Macam Moss Garden, bukan macam Sema, the secondary jungle atau primary jungle di bawah 2,000 kaki. 4,500 feet itu tinggi, sejuk. Dan hujan. Jadi hujan ada advantage-nya, kita jalan tak berapa bunyi. Kalau kering mungkin ranting pijak ada bunyi. Dan hujan bermakna musuh lagi susah nak tutup dia punya kesan. Jejak dia. Lagipun dia ada bawa pack dia. Sudah pindah dari camp dia. Dia sudah lari ke lagi atas. Dan
kita senang jejak dia. 2 hari jejak, hilang feedback kesan. Akhirnya 1st of June 1979, lebih kurang jam pukul 2. Jadi leading scout tracker sudah jumpa. Ketika Sarjan Kanang ada, Corporal Michael, Corporal Omar, all the handal tracker, handal dari Sarawak, they were all there. Ikut itu jejak. Dan sudah jumpa seorang wanita sentri duduk situ. So, okay. Kita sudah tahu kalau ada sentri, ada kumpulan besar. Resting. So, Company Commander pun panggil group. Okay. Order, attack. Quick attack. Dia, Lieutenant Govinda, cut off, sekat. Kumpulan sekat sebelah kiri. Lieutenant Mohan sekat sebelah kanan. Lieutenant Rajai sekat ke belakang. Wong Ang Peng, second Lieutenant Wong Ang Peng, dia suruh sebab saya sudah letih. The first 3-4 days tu sebab saya yang jejak mula-mula. Kan? Leading group. Yeah. Okay, Wong, I want you to be cut off group. I said, sir, I want to be in the attack group. Wow. Sebab cut off mungkin selamat sikit. Attack it's always bahaya. Yeah. Dia dah berkobar-kobar masa tu No, kita sudah terlatih dah. Yes. Kita semua nak lawan ini. Ketika tu 23 tahun kita nak lawan. Darah muda. Letak kat situ. Yes. Kita tak takut bertempur. Kita cuma takut ambush dan kena pijak bubu. Itu saja dua. Yeah. Kalau lawan kita tak takut, kita sudah terlatih. So I want to be in the assault group. Okay, saya punya section right assault group. Dia bawa UC's group, ngelaban group yang dia punya fighter semua handal-handal baguslah. Lebih kurang 2-30 orang sebelah kiri. Jadi tepat jam 3 LMG tembak dulu, Corporal Michael tembak dulu, bunuh yang sentri itu dan kita mula semua orang serempak tembak M16 charge forward. Bergerak. Tapi bukan senang Musuh pun lawan balik Firefight 45 minit. Tak pernah berlaku sejarah bertempur dengan musuh begitu lama. 45 minit dan akhirnya kita dapat tahu yang memang ada beberapa anggota komunis yang telah pun ditumpaskan pada hari tersebut 1 Jun 1979. Jadi sekali lagi kami sebenarnya sangat berbangga. Jadi sekali lagi Kapten, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Kapten, thank you so much. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Cukup hebat sekali penceritaan Kapten ini. Kita melihat ramai tentera veteran yang mungkin tidak ada hari ini untuk menceritakan pengalaman mereka. Tapi Kapten sendiri telah pun memberikan sedikitlah gambaran apakah sebenarnya yang dilalui untuk kita mengecapi keamanan yang kita ada sekarang ni, Aziz. Ya, jadi kita hargai, kita jaga, kita cuba untuk pastikan kemerdekaan itu kekal sampai bila-bila. Inilah dia baju yang digunakan pada tahun 1970 daripada awal. Celuring tak dapat bawah. Pada tahun 1970 tersebut. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Kapten Bersara Dr. Wong Ang Peng di atas kesudian untuk bersama dengan Malaysia hari ini pada hari ini. Terima kasih Kapten. Okey, dengan itu kita akan berehat seketika. Kita bagi anda masa untuk orang kata memikirkan semula bagaimanakah kita mengecapi kemerdekaan ini. Kembalinya kita banyak pengisian hanya di Malaysia hari ini. Thank you, Kapten. Thank you, Kapten. Ketidaksempurnaan fizikal yang dimiliki bukan penghalang buat lelaki berusia 33 tahun ini untuk menjalani kehidupan sama seperti insan lain. Muhammad Haruman Miskon, nama yang pernah menjadi perhatian ramai sekitar 12 tahun lalu selepas tubuhnya melecur teruk akibat renjatan elektrik. Mengimbas tragedi yang menimpanya, Haruman terkena renjatan elektrik bervoltan tinggi ketika mengambil upah mengait kelapa sawit di Tanjung Karang, Selangor. Pakaiannya hangus terbakar dan 50% badannya melecur. Bagi mengelak kuman daripada menjangkiti anggota badan yang lain, doktor mengesahkan kedua-dua tangan serta kaki kirinya terpaksa dipotong. Biarpun dugaan yang dihadapi maha hebat, anak ke-9 daripada 10 beradik ini tetap cekal untuk meneruskan hidup. Dahulu pergerakannya terbatas apabila terpaksa bergantung kepada kerusi roda. Namun kini Haruman sudah boleh bergerak bebas menggunakan kaki palsu. Lebih istimewa, dia turut dibantu 2 tangan jenis bionik bagi melakukan kerja-kerja rumah.
Teknologi berasaskan kejuruteraan bioperubatan ini dibina khas agar sesuai dengan sisa anggota badan dan disambungkan dengan otak pengguna melalui sensor yang mengesan isyarat elektrik otot dan mengubahnya kepada pergerakan. Bukan sesuatu yang mudah, Haruman perlu menjalani beberapa latihan bagi menguatkan otot dan membiasakan diri dengan penggunaan prostesis tersebut. Dia yang juga bekerja sambilan sebagai pemandu e-hailing mengakui tidak bergantung sepenuhnya kepada kemudahan teknologi. Sebaliknya, dia lebih selesa menggunakan bahagian tangannya yang kuduh supaya pergerakan menjadi lebih pantas. Tidak mengharapkan ihsan serta bantuan orang lain, Haruman bersyukur dengan kehidupannya yang baru. Pembuatan dan inovasi tangan bionik ini juga sedikit sebanyak memberi keyakinan kepadanya setanding dengan individu sempurna lain. Kisah penceritaan Hairuman Miskon yang pastinya seorang individu yang cukup kuat walaupun pernah berlaku di satu tragedi yang memberikan satu impak jangka masa panjang pada dirinya, tak mematahkan semangat untuk beliau bukan saja meneruskan kehidupan tapi juga bersama kita hari ini untuk berkongsikan kisah. Ya, betul. Ini ada satu sinar lah baru kepada golongan orang kelainan upaya di mana kita ada satu kejuruteraan bioperubatan untuk kita cipta alat yang kita boleh gunakan untuk memudahkan kehidupan seharian kita. Jadi, kita bersama dengan Hairuman Miskon yang tadi kalau kita tengok BT, kita nampak bagaimana kehidupan seharian Hairuman sekarang ni. Hairuman, alhamdulillah sihat Hairuman. Alhamdulillah sihat. Okey, jadi kalau kita tengok Hairuman tadi, dia ada dua cara tau. Satu, dia lebih suka gunakan tanpa tangan bionik. Dan kalau kita tengok tadi dia bergerak bawa kenderaan apa semua menggunakan tidak menggunakan tangan bionik ni. Jadi mungkin Hairuman boleh cerita dulu. Orang kata kelebihan apabila ada tangan bionik yang dibawa sekarang ini. Yang digunakan ni carbon fiber Betul, carbon fiber. So ini memang dia khusus untuk ketahanan lah, ketahanan dan ringan lah. Okey, sebelum tu saya ceritakan kelebihan dia. Okey. Kegunaan dia sebenarnya kalau tanpa ada sesetengah perkara saya tak boleh menggunakan tangan. Okey. Seperti sebab ini kalau kita tahu dia tak boleh kena air. Tak boleh kena air. Jadi ada macam kita basuh baju ke, basuh pinggan ke, memang kita tak gunakan lah. So pergerakan kita lebih pantas lah. Tapi ada perkara yang kita perlu untuk gunakan tangan seperti nak ambil kad ke, bagi duit kat orang ke, ataupun nak sign ke, itu memang kita akan perlukan lah penggunaan tangan tu. Dan sebab dia ada dia kira macam apa orang kata tu? Cangkuk. Ya, betul. Untuk kita menangkap sesuatu. Betul. Okey, Hairuman, saya terfikirlah, apabila berlaku yang satu tragedi itu, kita nak meneruskan kehidupan kita. Awak pun masih sangat muda. Dia bila diberikan satu peluang ataupun diberitahu yang wujudnya kejuruteraan yang seperti ini yang boleh memudahkan dan meneruskan kehidupan awak seperti biasa, apakah yang terlintas di minda awak pada ketika itu? Mungkin boleh dikongsikan bersama dengan Insinyur Dr. Nasrul Anwar ketika itu. Apakah perasaannya? Adakah takut ataupun memang pada ketika itu terbuka hati, okey, ini adalah peluang yang ada? Okey, pada mulanya saya jumpa Dr. Nas pada 2014. Saya mula-mulanya tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar? Tak pernah dengar pun kan. Sebab kejuruteraan bioperubatan. Jadi saya tergerak sebab kita nak cuba sesuatu yang baru kan, yang kita tak tahu sebelum ni kan. Jadi saya join UM pada 2014. Jadi kita secara tak langsung kita tahu banyak benda sebenarnya. Cara kita berjalan, even kita melangkah pun ada step-step yang betul supaya kita tak ada efek untuk kesihatan kita. Daripada segi penggunaan pun dia membantulah kita punya muscle, check muscle kita bersesuaian tak bersesuaian, dan kita didedahkan dengan teknologi barulah. Kalau kita tengok ini antara teknologi yang dah 10 tahun mungkin lebih. Sebab saya terpakai ni dah 10 tahun dan mungkin lebih lama lagi. Ini antara teknologi yang lama. Ini antara teknologi dia mungkin boleh jadi moden lagi. Mungkin kan? Mungkin apa tadi? Bioperubatan, sorry. Nombor sikit. Bioperubatan mungkin boleh
berkembang lagi benda ni. Sebab kalau kita tengok negara-negara lain, dia dah mencapai satu tahap yang lebih maju. Sampai boleh gerak satu-satu jari, ada yang kalis air. Jadi kita belum sampai ke level tu. Sebenarnya dia ada sarung tau, Sofia. Ya, betul. Dia ada sarung. Ni dia bukannya memang rupa dia begini. Dia ada sarung dia yang berupa seperti tangan. Ya, betul. Saya rasa tak perlu sarung tu. Lebih bergaya seperti ini. Sejujurnya. Tadi Dr. Endar sendiri kan disebutkan ada teknologi kian berubah, kian maju dan sebagainya. Dan melihat ini adalah salah satu peluang untuk memberikan mereka golongan OKU yang tidak mempunyai kemampuan fizikal ini satu harapan baru. Bagaimanakah orang kata evolusi kejuruteraan bioperubatan ini mampu untuk mengubah landscape kehidupan golongan ini khususnya di Malaysia? Adakah kita dah capai tahap itu di mana aksesnya ada untuk semua ataupun masih ada pembaruan lagi? Baik, terima kasih Saudari Sofia. Berkenaan Hairuman sebenarnya dia bersama kita sejak 2014. Jadi Hairuman ni keadaan dia sangat istimewa untuk kami secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam pengajaran dan juga kajian di Universiti Malaya. Untuk makluman semua, secara fizikal Hairuman kelihatan seperti kudung pada dua belah tangan. Sebenarnya Hairuman juga tiada sebelah kaki dan juga lagi sebelah kakinya adalah 70% terbakar. Jadi sebenarnya Hairuman adalah hanya berdiri di atas satu kaki sahaja yang hampir 70% adalah terbakar. Dan sebelah kaki lagi tu adalah kaki palsu. Ya, betul. Kaki palsu juga. Ya, betul. Jadi keadaan ini adalah sangat istimewa untuk kami di Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan melakukan pengajaran dan juga kajian. Dan juga 70% daripada tubuh dia adalah terbakar. Jadi antara yang boleh saya ceritakan dekat sini, untuk menggerakkan tangan palsu itu, kita perlu cari otot yang betul-betul aktif. Jadi untuk mencari itu pun adalah salah satu cabang dalam kejuruteraan bioperubatan. Kita perlu cari sensor untuk kita dapatkan input supaya dapat gerakkan dia punya tangan palsu. Compatibility. Tapi kita tak perasan langsung, Doktor. Tak perasan langsung. Saya pun tadi pun saja nak biarkan. Saya tak nak bagi tahu. Saya nak tengok audiens sedar ke tak. Terkejut. Saya sekali terkejut. Hairuman, saya boleh tak kami minta Hairuman untuk berdiri supaya memberikan satu gambaran kepada penonton kita semua yang pergerakan Hairuman dari segi pergerakan kaki itu memang selancar-lancarnya untuk memberikan gambaran penuh. Menggunakan kaki bionik ni. Ya. Okey. Nampak tak? Kami dari pagi dah berjumpa dengan Encik Hairuman tapi tidak sedar pun sebenarnya, sejujurnya. Wow. Dan kaki ni orang kata seperti kaki normal untuk digunakan setiap hari. Ya, betul. Ya, wow. Adakah Encik Hairuman perlu membuat latihan fizikal, orang kata workout untuk menguatkan otot-otot yang ada untuk menampung pergerakan anggota ini? Betul. Pada awalnya saya keluar hospital memang doktor sarankan untuk kita exercise lah, untuk kita bersiap sedia dengan penggunaan kaki palsu dengan tangan palsu. Baik. Daripada segi kekuatan muscle tu lah. Macam kaki tu tak berapa masalah sangat. Yang masalah adalah tangan lah. Sebab ini myoelektrik. Jadi bukan semua orang boleh guna. Jadi dia ada setengah muscle yang boleh diguna untuk menggerakkan ni lah. Dan sebenarnya dia ada sepasang lah. Dia sepasang. Tapi saya lebih selesa pakai sebelah je lah. Sebab ini terlalu short, terlalu pendek. Jadi untuk menampung keseluruhan tangan tu agak berat lah. So agak melambat. Jadi itulah pelibatan Encik Hairuman dengan jabatan kami. Apabila dia datang, kami suruh dia berjalan juga. Kami suruh dia berjalan dan pada waktu itulah kami dapat yang Hairuman perlu letakkan lebih banyak force pada sebelah kanan supaya direction ataupun alignment berjalan itu straight. Aziz bayangkan, andai kata kalau satu hari saya bagi assignment supaya mengikat satu tangan ke belakang. Bolehkah menjalankan aktiviti seharian seperti biasa? Hanya dalam tempoh 24 jam. So macam itulah Hairuman juga. Macam kita bawa kereta, satu tayar kita pancit. Alignment akan lari. Sama juga dengan OKU. Andai kata kalau kaki ataupun tangan berat sebelah, position di sini lebih tinggi daripada yang sepatutnya, dia akan sengit ke sebelah kanan ataupun sengit ke sebelah kiri. Sebenarnya banyak faktor yang perlu dititik beratkan sebelum dapat untuk hasilkan satu teknologi seperti ini. Dan untuk tingkatkan lagi, Doktor, mungkin nak tingkatkan lagi dia punya fungsi, nak tingkatkan lagi dia punya kegunaan. Adakah memang dah ada plan? Ya, memang itulah yang terjadi di Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan, di mana kita bukan dalam hanya jangka masa pendek tapi kita melihat kepada jangka masa panjang. Bercakap pasal environment, macam yang Sofia cakap tadi, macam mana environment di Malaysia seharusnya accept keadaan Hairuman. Macam Aziz ada cakap tadi, preferable yang ada glove, look like a normal human.
Tapi dengan new generation, masyarakat zaman sekarang rasanya lebih cenderung untuk melihat tangan yang sebegini rupa. Dan minda environment patutnya dah bersedia untuk menerima warga kelainan upaya yang memiliki assistive device seperti ini. Ibarat anda hidup seperti dengan Iron Man dan sebagainya. That kind of a thing dah termaktub dalam kita punya smart. Kita buang. Jadi ada beberapa negara juga yang saya pergi melawat, mereka sudah treat orang kelainan upaya sama level dengan manusia biasa. Kerana teknologi telah diguna pakai sama dengan apa yang warga biasa sedia maklum. So itu antara harapan in the coming 5 to 10 years lah kita harap. InsyaAllah. Kita sebenarnya looking forward, Doktor, untuk tengok lagi apa sebenarnya peningkatan yang dapat dilakukan selepas ini. Sebab saya dulu pun belajar teknik. Saya bila kita mencipta juga, dan apabila kita buat satu barang untuk objek, kita mesti nak buat yang berguna. Berguna untuk semua orang. Jadi Hairuman, kita nak tanya Hairuman punya pengalaman lah apabila Hairuman telah pun menggunakan tangan bionik, kaki bionik ni. Mungkin Hairuman boleh ceritakan dia punya perjalanan kegunaan seharian tu. Sebab Hairuman juga bawa e-hailing setiap hari kan. Jadi Hairuman boleh ceritakan apabila penjagaan dia untuk letak dia dekat mana, nak kena cuci ke, nak kena apa ke, bateri kena charge ke? Okey, betul. Seperti sedia maklum, ini memang menggunakan bateri lah. Jadi bateri dia akan saya charge selama 2 jam, jadi dia boleh bertahan sehingga 1 minggu lah. Oh, lama juga. Betul, lama. Untuk kegunaan kereta memang saya tak pakailah untuk untuk lebih selesa lah, sebab doktor pun memang tak syorkan sebab dia lambat respon. Sebab saya memang part time untuk Grab e-hailing, jadi orang excited tengok. Macam budak-budak tengok, tangan Iron Man. Jadi kita pun seronok bercerita kan. Jadi secara tak langsung kita sebenarnya bagi satu motivasi. Bagi diorang terbuka dengan OKU, mungkin diorang tak pelik lah kan. Setengah OKU mungkin dia macam takut nak jumpa orang kan. Macam kita, macam saya beranikan diri lah. Mula-mula memang takut, tapi kita cuba sikit demi sikit untuk beranikan diri. Hairuman memang seorang inspirasi lah. Sebab ramai mungkin yang mempunyai anggota palsu ini tak berani, malu dan sebagainya. Tapi kita buang stigma itu, dan Hairuman memang seorang individu yang menunjukkan ini satu, orang kata, kebanggaan. Ada pengalaman hidup yang tidak begitu, orang kata, memudahkan, tetapi awak tak patah semangat. Dr. Nas, bagi mereka yang sedang menonton ketika ini, antara golongan yang tidak begitu bernasib baik, adakah mereka mempunyai satu akses untuk mendapatkan anggota palsu dan bantuan seperti ini ke bagaimana, Doktor? Okey, baik. Seperti mana juga Hairuman, sejak 2014, saya boleh cakap dekat sini yang sejak 2014 ambil masa dalam 3 ke 6 bulan, Hairuman bersama kita, dan selepas itu dia terus berkebolehan untuk bertutur dengan orang dengan baik. Dia sudah hapuskan limit dan juga boundaries untuk bercakap dan juga bertutur dengan orang. So pada saya juga, bagaimana dia dapat buat e-hailing pada hari ini, dia dapat buat bekerja seharian pun adalah berdasarkan program-program di Universiti Malaya yang mana telah meningkatkan dia punya prestasi pertuturan, berkomunikasi dengan orang. Jadi macam saya cakap tadi, dia adalah satu OKU yang sangat istimewa pada Universiti Malaya buat masa sekarang, dan pada itu juga kami ingin menyuruh juga mana-mana warga kelainan upaya yang di luar sana untuk datang ke Universiti Malaya, Pusat Kejuruteraan Prostetik dan Ortotik. Mungkin kami boleh bantu daripada segi membantu memangkinkan diri untuk meningkatkan prestasi bercakap dan sebagainya, membantu daripada segi pemilihan komponen dan sebagainya. Kami hanya bertindak sebagai konsultasi sahaja. Bukanlah kami mencadangkan untuk beli komponen apa dan sebagainya, tidak. Tapi contohnya seperti Hairuman, kehilangan 2 belah tangan. So kita akan bercakap tidak boleh guna yang manual, yang body powered punya, tapi kena perlu guna yang robotic hand. Andai kata masih ada satu lagi tangan, berkemungkinan besar hanya perlukan conventional body powered prosthetic hand sahaja. Jadi segala-galanya berdasarkan annual daily life activities. Apabila seorang pesakit OKU tu datang berjumpa kami akan buat assessment dulu, subjective assessment dan juga objective assessment. Ceritakan pengalaman seharian. Dalam satu hari, apakah pekerjaan kamu, berapakah anak tangga yang kamu naiki, adakah tinggal di rumah, kondominium, apartmen dan sebagainya. Itu semua kami perlu tahu. Kenal dahulu. Sangat personalised. Sangat personalised. Sebab itu yang akan membantu dalam pemilihan jenis kaki palsu, tapak kaki palsu dan juga aktiviti seharian beliau. Ya, dan
Hairuman adalah sebenarnya bukti kejayaan kejuruteraan bioperubatan di Malaysia. Jadi diharapkan agar kita dapat lagi ramai bukti, orang kata testimoni ni untuk kita dapatkan ramai orang kata sinar faedah daripada ni kan. Okey, jadi Hairuman, kita sebenarnya nak tanya Hairuman masa 2010 Hairuman terjadinya tragedi tersebut. Pada 2014 baru Hairuman dapat sebenarnya peluang untuk tangan dan juga kaki robotik ni. Perasaan Hairuman apabila kali pertama sarungkan kaki tu dan dapat berjalan seperti biasa balik. Okey, saya dapat tangan ni pada 2012. Oh, 2012, 2 tahun selepas itu. 2012 saya dapat kaki dan tangan. Pada mulanya saya ingat saya nak lari. Itu adalah pemikiran saya pada awalnya sebab kita dah 2 tahun, dekat 2 tahun lah kita tak bergerak apa semua. Jadi dia bukan lari bawa lari. Rumah tak ada. Dia nak lari, nak berlari. Lari enjoy. Saya akan bawa dia sama kot. Macam itu kita punya perasaan. Rupanya bila dia dapat tu kita hanya boleh langkah 1-2 langkah saja. Permulaan tu memang sangat sakit, memang sangat susah. Sakit Memang sakit. Dia kena berlatih kan? Dia memang berlatih. Jadi satu hari saya mengambil luangkan masa lebih kurang setengah jam lah untuk kita jalan 5 meter, 10 meter, makin lama makin naik. 1 kilometer, macam tu. Berperingkat. Memang kena berperingkat. Dalam masa sama kita memang kena exercise every day untuk kita punya stamina. Kan? Macam sekarang pun saya masih lagi ada join aktiviti kesukanan macam kita pergi Royal Belum, kita pergi Tasik Kenyir, mandi sungai, semua tu. Itu adalah satu aktiviti yang secara tak langsung menguatkan kita punya stamina sebenarnya. Dan sekarang ini memudahkan urusan Hairuman kan. Wow, jadi Hairuman kita doakan agar dipermudah segala urusan Hairuman dan juga Dr. Nas, semoga kejuruteraan bioperubatan dapat terus berjaya bukan setakat di Malaysia tapi di seluruh dunia. Ini tahun 2022. Orang kata kejuruteraan bioperubatan ini mampu mengubah kehidupan seseorang dan Hairuman adalah seorang individu yang pastinya bukan sahaja teknologi itu penting tapi dalaman, semangat, kekuatan itu pun perlu ada juga. Ucapkan terima kasih, setinggi terima kasih kepada Insinyur Dr. Nasrul Anwar Abdul Razak, Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya, dan juga Cik Hairuman Miskon sudi meluangkan masa pagi ini. Okay, selamat bekerja lepas ini dan kita nak berehat seketika. Kembalinya kita ada cerita mengenai keindahan bulan Muharram. Kembali selepas ini dalam MSI. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita melihatlah apakah yang tertera di halaman utama. Mungkin kita mulakan dulu di Harian Metro. Okey, muka depan Harian Metro. Cuci kasih bersih. Mula-mula kita ingat cuci apa? Cuci baju? Bukan. Ini adalah cerita mengenai PDRM yang memburu anggota dan pegawai yang jadi tali barut sindiket dadah. Ini adalah muka depannya. Dan kalau kita tengok, Bukit Aman menerusi pasukan tindakan khas Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Selain Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard sedang melakukan operasi pemutihan besar-besaran untuk mencari pegawai dan anggota yang menjadi tali barut sindiket dadah, kira menjadi informer orang luar kan. Betul. bukannya jadi informer kepada anggota sendiri tapi untuk tali barut dadah. Ya, ini ada masalah yang berterusan sekian lama. Kita harapkan kita boleh mencarilah mana asal-usul datangnya sindiket ini. Baik, ya, Kuman kita akan meninjau Kuman meninjau di berita harian Kabinet arah segera siasat dakwa isu LCS. Dikatakan di sini Jemaah Menteri menggesa SPRM mensegerakan siasatan berhubung isu membabitkan pembinaan projek kapal tempur pesisir pantai LCS milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Saya pasti anda telah pun tahu mengenai isu ini yang telah pun diwawarkan sepanjang minggu inilah di media sosial. Kami mengharapkan agar siasatan lanjut dilakukan supaya kita tahu apakah sebenarnya yang berlaku ketika itu. Ya, jadi itu antara berita muka hadapan apa yang berlaku dalam surat khabar hari ini. Tapi kita ada satu lagi VT yang kita nak tunjuk kepada anda, 5 rangkuman berita dunia. Jom kita saksikan. Selasa 9 Ogos 2022.
Penyanyi dan pelakon terkenal Hollywood, Olivia Newton-John meninggal dunia akibat kanser payudara pada usianya 73 tahun. Berita sedih ini dimaklumkan suaminya, John Easterling, melalui media sosial. Olivia yang terkenal dengan watak Sandy dalam filem Grease, lakonan bersama John Travolta, menghembuskan nafas terakhir di ladang miliknya di California, Amerika Syarikat. Pemergiannya ditemani anak perempuan kesayangan mereka, Chloe Latanzi, ahli keluarga serta kenalan rapat. Seoul dilanda ribut dan hujan lebat. Menyifatkan banjir terburuk dalam tempoh 80 tahun ini telah meragut nyawa sekurang-kurangnya 8 orang, manakala 6 lagi masih hilang di Seoul, Korea Selatan. Menurut laporan, kesan daripada kejutan cuaca ini, banyak jalan raya dan stesen kereta api bawah tanah ditenggelami air. Kehidupan harian di semenanjung Gaza beransur pulih selepas berlakunya konflik selama 3 hari dengan Israel. Pada petang Ahad lalu, Jihad Islam Palestin PIJ mengumumkan telah mencapai persetujuan genjatan senjata dengan Israel yang mengorbankan 45 rakyat Palestin dan mencederakan 260 yang lain. Bukan itu sahaja, rakyat Palestin turut dibelenggu dengan penderitaan yang tidak berkesudahan. Siapa yang tidak mengenali dengan kumpulan K-pop wanita popular ni, Girls' Generation? Kumpulan yang ditubuhkan pada tahun 2007 kembali selepas 5 tahun menyepi bersempena ulang tahun ke-15 mereka. Girls' Generation yang popular dengan lagu G kini trending di YouTube dengan lagu baru bertajuk Forever One. Kemunculan semula kumpulan ini pastinya dirindui oleh peminat yang sentiasa mengikuti perkembangan seni mereka. Kebanggaan negara. Berakhir sudah perjuangan lebih 5,000 atlet dari 72 negara pada Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022 yang telah melabuhkan tirainya secara rasmi pada Selasa lepas. Australia menduduki tangga pertama dengan kutipan pingat emas 67 dan keseluruhannya 178. Manakala England tempat kedua dengan 57 pingat emas dan Kanada tempat ketiga dengan 26 pingat emas. Malaysia menduduki tangga ke-10 dengan 7 emas, 8 perak dan 8 gangsa. Terima kasih Birmingham. Jumpa di Victoria 2026. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Kita masih lagi dalam MSHI. Hari ini 13 Muharram dan kita dah nak sampai separuh bulan Muharram. Kita dah tahu sebenarnya macam-macam kelebihan dan juga keindahan yang berlaku dalam bulan Muharram ni. Tapi apa lagi sebenarnya kelebihan yang kita boleh dapatkan dalam bulan Muharram ni? Jadi kita bersama dengan Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jofri, Duta Pertubuhan Mihrab, untuk kita ceritakan lagi mengenai kelebihan bulan yang sangat indah ini, bulan Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz. Kita dah pernah bercerita mengenai kelebihan Muharram. Kita dah pernah cerita mengenai Ashura. Saya ada dengar satu perkataan Ustaz. Puasa Hari Putih. Mungkin Ustaz boleh ceritakan Ustaz. Apa itu puasa Hari Putih sebenarnya Ustaz? Apa benda Hari Putih, Hari Hitam ni kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila kita bercakap tentang Hari Putih ni sebenarnya adalah 3 hari yang istimewa dalam setiap bulan. Kenapa nama dia putih? Sebab waktu tu bulan purnama. Waktu tu bulan tengah penuh kan, full moon. Full moon ni bila? 13, 14, 15. Malam 14, malam 15, malam 16. Okay. Maknanya betul-betul tengah bulan. Jadi macam malam ni kalau kita pergi tengok kat langit kan, kita cuba tengok bulan. Memang bulan penuh. Bulan penuh. Jadi hari ni 13 kan? 13, 14 dan juga 15. Setiap bulan. Sebab bulan Hijrah diikut
Dia ikut peredaran bulan. Dia bukan macam bulan Masihi. Bulan Februari, bulan Mac semua dia ikut matahari. Jadi setiap bulan sama je tarikh dia. 13, 14 dan juga 15 dipanggil hari putih. Dan hari putih ni adalah hari-hari yang disunatkan untuk kita berpuasa. Sebenarnya maknanya hari ni, besok dengan lusa. 3 hari ni memang disunatkan untuk kita puasa. Tambah menarik lagi hari ni, kalau siapa puasa, dia dapat ekstra. Hari ni hari putih, hari ni juga hari Khamis. Betul. Dan juga bulan ni adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram memang bulan yang disunatkan kita banyakkan puasa. So 3 in 1 orang kata. Banyak hari ni dia bukan shampoo 3 in 1 kita dapat insya-Allah puasa hari putih campur dengan puasa hari Khamis, campur dengan puasa bulan Muharram. Besok boleh juga puasa hari putih, lusa pun puasa hari putih. Memang tiap-tiap bulan kita disunatkan untuk puasa. Okey Ustaz, kita selalu cerita pasal kelebihan. Tapi saya nak tanya Ustaz, apa sebenarnya kerugian kalau kita tak rebut manfaat-manfaat yang ada dalam bulan Muharram ni Ustaz? Okey. Bagus soalan tu sebab memang ada sahabat Nabi yang kalau ditanya kan, orang lain biasa tanya apa kelebihan, apa kebaikan. Tapi dia tanya apa keburukan dan sebagainya. Maknanya untuk avoid benda tu. Bagus soalan tu. Apa keburukan ataupun kerugiannya? Bila pertama sekali kerugian dia, bila kita tak tahu tentang bulan Muharram, kadang-kadang tak tahu pun hari ni 13 bulan dan sebagainya, maka kita terlepaslah peluang untuk beribadat. Macam hari ni lah, hari putih kan. Jadi kita tak tahu, kita dah terlepas. Macam bila kita sebut tadi, hari ni 3 in 1. Kalau kita nak sekalipun, kita tak tahu, kita dah terlepas. Kita dah rugi lah. Kan? Mungkin pagi tadi dah kena OT canai, dah kena teh tarik. Terlepas. Jadi memang dah terlepas lah. Kan? Okey, kalau itu yang pertama lah. Yang keduanya, kerugiannya adalah kita tak dapat menyebarkan pula pada orang lain. Dia kalau at least kan kita kan kalau tak boleh puasa ke, at least kita boleh cakap dengan orang kan. Kita cakap dengan orang pun dapat pahala lah. Dia satu benda yang best. Jadi bila kita tahu kelebihan bulan Muharram ni, kita boleh cerita kat orang. Yang ketiganya, semangat. Semangat kita akan jadi kurang. Islam ni, Allah Ta'ala bagi kita bulan-bulan yang istimewa ni sebenarnya nak bagi tambah semangat pada kita. Tambah semangat pada kita. Contohnya bulan ni digalakkan untuk kita bersedekah, digalakkan untuk kita buat amal ibadat yang lain. Jadi tiba-tiba kita tak buat sebab apa? Kita kurang semangat. Jadi bulan Ramadan kan semangat sebab semua orang tahu. Jadi bulan Muharram tak tahu, kita pun kurang semangat. Okey, Ustaz. Apa sebenarnya lagi amalan yang kita boleh lakukan untuk kita mengejar ganjaran pahala di bulan Muharram ni? Okey, macam saya sebut tadi, antaranya adalah kita buat perkara-perkara yang baik. Antaranya adalah bersedekah. Jadi bila kita pada bulan ni, antara ibadat yang mudah. Kadang-kadang puasa tu ramai juga yang susah. Minggu lepas saya sembang dengan kawan-kawan. Dia kata, Ustaz, puasa sunat ni lain Ustaz. Dia bukan macam puasa wajib. Puasa Ramadan lain. Puasa sunat ni, cabaran dia lain macam. Bukan kawan-kawan ajak apa semua. Jadi ada satu amalan yang mudah, iaitu sedekah. Sedekah ni dia tak payah kita jadi jutawan. Jangan tunggu jadi jutawan baru nak sedekah. Kita kata sedekah sampai jadi jutawan. Kan? Itu konsep dia. Jadi kita teruskan bersedekah. Dan sedekah walaupun RM5, walaupun RM10, kita boleh buat. Benda ni senang. InsyaAllah semua kita mampu. Kan? Semua yang menonton sekarang ni ada TV, ada handphone dan sebagainya. Maknanya kita mampu untuk bersedekah. Kan? Kita ada kempen infak, Mihrab, Pertubuhan Mihrab datang untuk bantu kita supaya mereka boleh menguruskan sedekah kita dengan baik. InsyaAllah Pertubuhan Mihrab akan bantu masjid-masjid, sekolah-sekolah kat seluruh Malaysia. Dan sekarang ni fokus utamanya adalah pada Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh Rawang, yang mana sangat memerlukan, sangat dhaif, memang memerlukan sangat-sangat binaan yang baru. Kemudiannya kita juga sedang membantu Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang juga sangat memerlukan bantuan daripada kita semua. Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni subhanallah, masya-Allah, dia memang hebat. Dia dapat audit daripada Jabatan Agama, setiap kali audit dapat 100%. Jadi memang pengurusannya ada pengurusan yang memang pengurusan yang tip-top. Jadi kita punya duit tu insya-Allah bukan duit yang mengalir begitu saja, tapi insya-Allah akan dapat pahala yang berpanjangan untuk kita. So kempen infak Mihrab, Pertubuhan Mihrab tolong kita sebenarnya untuk salurkan bantuan kita, infak kita. Jadi mudah-mudahan bulan Muharram ni boleh lipat kali ganda kita punya pahala bersedekah tu insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak kerana memberi satu idea yang sangat baik untuk kita lakukan sesuatu yang boleh bagi ganjaran dalam bulan Muharram ni. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Selamat sambung syuting. InsyaAllah. Terima kasih. Itu dia Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, Duta Pertubuhan Mihrab bersama dengan kita tadi. Dan Sofia jauh di sana. Dengan cerita ada something yang nak bagi tahu apa yang menarik besok.
Tak berapa jauh sangatlah Aziz. Kita masih dekat lagi. Aziz ke sini. Ya, saya kejar. Tapi esok kita bawakan apa yang menarik esok Aziz berkenaan dengan RUU Kawalan Merokok dan juga kesan atau impaknya terhadap cukai dan ekonomi negara. Banyak orang kata debate lah. Ya, sangat banyak. Ramai yang mempersoalkan dan ramai juga yang bersetuju. Ya, kan. Dan selalu kita tengok kat social media aja. Besok kita tengok di MSI mengenai RUU Kawalan Merokok tersebut. Jadi, terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami hari ini. Jangan lupa untuk terus follow semua social media MSI TV3, okey? Okey, mantap Zik. Mantap Sofia. Okay. Peace bang. Ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Sebelum itu renungkan, ku menikah